Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tersambung balik kitab kita ni, Fiqh Sunnah lil Imam Syafi'i. Fiqh Sunnah mengikut Imam Syafi'i. Sebenarnya kitabnya bukan tajuk gitu, tajuk sebenarnya At-Tadhhib fi Adillatil Mataghayah wa Taqrib, tahqiq oleh Syekh Mustafa Al-Bugha terhadap kitab Mataghayah wa Taqrib. Orang sekolah Arab, sekolah Arab agama kajian negeri lah. Sekolah agama biasa tak ada juga. Sekolah agama kajian negeri dia guna sistem selibah Azhar. Dia akan belajar kitab ni lah, Mataghayah wa Taqrib. Dia akan pergi pada syarah dia Fathul Qarib. Kalau tempat tu akan pergi pada Iqna, dan stam akan pergi Iqna. Ni orang belajar sekolah-sekolah Arab lah. Isyarahnya start dengan Mataghayah Taqrib ni lah. Ni. Jadi kita sekarang ni bubuh dalil untuk kitab ringkasan orang belajar sekolah Arab tu, Selibah Azhar Mesir. Nah. Jadi dia bubuh dalilnya. Tambahlah sikit dalil supaya kemah sikitlah hujahnya. Okey, kita nak masuk bab yang kedua dah. Sebelum ni kita bincang bab taharah bersuci, kita masuk dalam bab yang kedua, solat dah. Okey, yang pertama, solat yang diwajibkan dah waktu. Pertama, solat zuhur. Lepas tu solat zuhur bermula dari saat matahari tergelincir. Gelincir ni masa tengah hari tegak, dia kesok sikit dah. Lepas sikit waktu tengah hari tegak, dia panggil tergelincir dah. Hingga bayangan segala sesuatu sama dengan asalnya, sama tinggi. Kalau berdiri gini, bayang dia sama tinggi dengan orang tinggi dengan benda tu lah. Setiap benda yang tu sama tinggi. Itu waktu zuhur sebenarnya. Kalau awak baca buku sejarah, saya tengok ada jam matahari. Jam matahari tu berdasarkan bayang juga kan. Dia tentukan berdasarkan bayang, tapi bukan berdasarkan minit, tapi berdasarkan waktu ni lah, pergerakan matahari ya. Okey, dalil disyariatkannya solat. Ada dalil juga. Firman Allah SWT, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Surah An-Nisa ayat 3. Jadi semayang ni wajib lah. Jadi antara perkara penting sebagai Islam ni semayang. Kalau tak semayang, tak ada bukti di Islam ni. Kalau mazhab Hanbali kafir tu tidak Islam. Mazhab Syafi'i masih Islam lagi, tapi dosa besar gitulah. Mazhab Syafi'i kalau orang itu tak solat boleh dihukum bunuh, tapi tidak dengan maksud kafir lah, tapi dosa je sama seperti bunuh orang ke apa lah. Orang tinggal solat tu boleh hukum bunuh, hukum hudud. Tapi kalau mazhab Hanbali hukum bunuh kerana kafir. Tinggal solat ni kafir dah. Jadi kena penting lah, kita kena bina dia semayang belakang lah. Kawan-kawan awak tu lah, ajak semayang. Sebabnya benda ni besar dah. Banyak perkara dia kata kan. Kalau awak tak solat, awak nak haji, tak boleh haji, tak sah. Awak nak fasik, nak kahwinkan anak awak, tak boleh ikut mazhab Syafi'i lah. Wali fasik, sebabnya tak solat dah. Ataupun kufur, kafir dah. Jadi benda tu banyak perkara berkaitan kalau tak solat. Ia tidak ada tanda Islam. Jahat setara mana kita, antara kita jahat setara mana mencuri, merokok, zina ke apa pun, solat jangan tinggal, itu tanda Islam. Kalau tak solat, tak ada lah tanda Islamnya. Lepas ni ada dalil lah. Apalah kita baca dia panjang dah. Okey, yang kedua, hadis-hadis Rasulullah SAW antaranya. Dalil yang kedua, hadis Nabi SAW. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Bukhari radhiyallahu anhu, hadis nombor 8, Muslim hadis nombor 16. Dan lain bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaum Ramadan."
Ertinya Islam di mana atas 5 dasar. 5 tiang, 5 rukun, 5 dasar. Bersaksi bahawa tiada Tuhan berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mengucaplah. Yang kedua, wa iqamis solah, mendirikan solat. Yang kedua, rukun Islam yang kedua. Yang ketiga, membayar zakat, wa ita'iz zakat. Yang keempat, menunaikan ibadah haji wal haji dan puasa Ramadan wa shaum Ramadan. Jadi 5 rukun Islam lah. Siapa dia tinggal tanpa nafi secara umumnya, majoriti ulama tidak kafir lah. Termasuk solat. Tapi ada kata solat ni majoriti sahabat secara umum sahabat amat kafir dah. Jadi kita jangan pandang remeh lah solat lah. Jahat setengah mana awak pun solat kena jaga. Orang rasa tidak baik setengah mana awak pun kena jaga solat lah. Okey. Hadis tentang kisah Isra' Mi'raj. Faradallahu ala ummati 50 salatan faraja'tuhu faqala hiya 50 wa hiya 50 la yubaddal qawlu ladayya. Jadi Isra' Mi'raj ni Nabi naik banyak kali lah. Turun naik apabila memula tu 50 kali ganda, akhirnya jadi 50 kali solat, jadi 5 kali solat. Jadi maka Allah mewajibkan 50 solat asas kita ni. Lalu aku kembali menghadap sehingga Allah Ta'ala berfirman, solat yang diwajibkan itu ada 5. Tetapi ganjarannya 50 kali ganda. Firmanku tidak boleh diubah lagi. Hadis Al-Bukhari, hadis nombor 342, dan Muslim hadis 303 dan lain. Jadi ada setengah mengaji Usuluddin ni kata Allah wujud bila makan lah. Tapi masalah Isra' Mi'raj, talak ni boleh batal juga syahadah. Nabi naik ke langit jumpa Allah SWT. Jadi tak ada masalah sebut Allah di atas pun. Nabi cari Allah Ta'ala naik Isra' Mi'raj ke langit lah. Sebab apa kata Allah tak wujud tanpa tempatnya lah. Benda tu tak sepatutnya ikut hadis lah. Hakikat tinggi macam mana tak usah bincang lah. Laisa kamitslihi syai', Allah tak serupa dengan apa-apa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak serupa, tak sekupu, tidak sama dengan apa-apa pun lah. Okey. Dalil yang menghimpunkan semua waktu-waktu solat fardu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis nombor 14. Ada satu hadis Muslim, hadis sahih Muslim, hadis nombor 14, semua waktu solat dalam satu hadis dia. Dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu dia berkata, suatu ketika seseorang bertanya kepada baginda kepada Rasulullah SAW tentang waktu-waktu solat. Namun baginda tidak menjawab sepatah kata pun. Memula Nabi ini tidak jawab dah. Memula Nabi ini tidak jawab. Orang sahabat tanyalah Nabi tentang waktu solat memula. Lalu orang tersebut bercerita, maka baginda mendirikan solat subuh manakala terbit fajar. Maksudnya nampak matahari sikit. Terbit fajar nampak matahari sikit, Nabi solat subuh. Tempat kita ni payahlah ada bukit, ada pokok dah. Tapi kalau pada pasir ni ataupun di laut yang kena nampak lah matahari ni. Jadi nampak sikit matahari solat subuh. Sehingga orang-orang hampir tidak mengenal satu sama lain kerana masih gelap lagi. Nampak sikit je lah. Maksudnya subuh tu nampak sikit matahari, tu solat. Kemudian baginda merintahkan agar solat zuhur didirikan ketika matahari gelincir. Matahari tegak lah. Lepas tu lepas tegak sikit akan waktu zuhur. Ada orang yang lebih mengerti berkata siang telah sampai separuhnya. Lalu baginda merintahkan agar solat asar dilaksanakan ketika matahari telah tinggi condong. Dah. Jadi mengikut ada ni ia ada perbahasan ulama dah. Mazhab Syafi'i dan jumhur ulama sama tinggi dengan bayang dah. Tu waktu asar dah. Zuhur sampai waktu asar tu sama tinggi dengan bayang. Kalau orang mazhab Hanafi, jemaah tabligh apa ni, biasanya lewat sikit. Sapa 2 kali bayang. Kalau kita pukul 4.30, dia pukul 5.30, pukul 6 baru solat asar. Ini biasa berlaku di
di India, Pakistan ke apa dah. Kita main subuh ni, mazhab kita, majoriti ulama kita main subuh lagi awal lagi baik ya. Gelap lagi ya. Macam hadis ni lah. Mengikut mazhab Hanafi lebih afdal semaya lewat. Dikumpul ramai-ramai dulu. Dekat nak cerah tu baru semaya berjemaah ramai-ramai. Okey. Tak apalah terbenam. Kemudian memerintahkan agar solat maghrib didirikan ketika matahari telah terbenam. Matahari terbenam, tergelarlah. Dan memerintahkan agar solat isyak ditunaikan ketika mega telah hilang. Bayar-bayar merah tu hilang, maka masuknya waktu isyak dah. Kita dah ni ulama ahli falak kira dah lah. Tu jadi jadual tu. Dah. Ustaz kita je pandai matematik dan fizik ni. Nak kira ni guna matematik fizik lah. Nak kira jadual waktu kita masuk waktu ni. Kira condong matahari tu, kira kiraan fizik. Cosine, sin ke apa, ada kiraan dia. Sehingga keluarlah terbitnya jadual waktu ni. Boleh pakai setiap tahun. Ikut tarikh Masehi lah. Nah. Habis itu. Pada esok harinya baginda mengakhiri salat subuh. Sehingga ketika selesai ada seorang berkata matahari hampir terbit. Hari pertama matahari Nabi semayang. Awal gelap lagi subuh dah. Hari kedua Nabi solat. Dekat nak cerah subuh dah. Dekat dengan habis subuh lah. Beliau mengakhirkan solat zuhur sehingga mendekati waktu asar. Ia lakukan pada hari sebelumnya. Sebelumnya waktu asar ni setinggi bayang kan. Kalau kita diri sama tinggi kita tu, bayang tu maksudnya waktu asar. Jadi dia semayang zuhur dekat dengan waktu asar. Hari kedua ni. Mengakhirkan solat asar sehingga ketika selesai ada orang berkata matahari telah memerah. Dekat dengan maghrib lah. Gelap lah. Semayang asar. Lalu baginda mengakhirkan waktu solat maghrib sampai menjelang mega menghilang. Dekat dengan isyak. Semayang maghrib lewat lah. Dan mengakhirkan isyak sampai sepertiga malam yang pertama. Semayang isyak Nabi pelewat. Siapa ke 1/3 ni ke 10 lah kita kata tak. 10, 11, 10 malam lah. Baru semayang isyak. Kemudian ketika tiba keesokan harinya, baginda memanggil orang yang bertanya. Saya bersabda, waktu-waktu salat itu adalah di antara kedua waktu ini. Nah. Jadi kesimpulan dia, zuhur rapat dengan asar tu bolehlah waktu solat. Bukan baik Nabi nak cerita ni sekadar waktu boleh solat. Subuh dekat dengan habis subuh lah. Waktu panggil apa syuruk kan. Waktu syuruk ni. Kalau tengok kalender waktu syuruk situ ada tulis syuruk kan. Antara tu subuh sampai matahari terbit lah. Matahari naik belakang. Maghrib dekat dengan isyak lah. Isyak ni lebih lewat 1/3. Ada satu hadis lagi Nabi kata lewat setengah, separuh malam. Ni satu perkara dia. Kalau awak mengantuk sangat pun jangan tidur. Kalau kita kata tengah malam, pukul 12, pukul 1 lah tengah malam dah. Awak mengantuk sangat tidur dulu. Tapi kalau boleh bangun sebelum pukul 1 ke sebelum pukul 12 dah. Semayang isyak dulu. Sebab ada hadis sebut waktu isyak ni sapa tengah malam. Bukan sapa subuh esok. Benda tu kena jaga jugalah. Tak apalah kita baca ni. Okay, jadi sekarang ni hadis ni sapa pukul 10. Semayang isyak kita pukul 8.30 sampai pukul 10. Setengah ke 10 waktu tu antara waktu isyak. Kalau boleh start tu. Kalau terik lagi sampai tengah malam pukul 12 ke 1. Jangan pergi waktu bangun dekat dengan subuh. Pukul 2 pukul 3 baru semayang isyak. Walaupun mengantuk letih pun cuba semayang awal sikit dah. Okey. Seterusnya solat asar. Solat asar ni, waktu solat asar bermula sejak bayangan segala sesuatu melebihi asalnya. Lebih daripada tinggi kita bayang kita dah. Sampai ketika bayangan sesuatu 2 kali lebih panjang dari ukuran asalnya. Untuk lebih berhati-hati. Dengar ni. Kita semayang asar tu tepat setengah lah.
4.5 ke 4.44 kau dah. Waktu tu betul-betul bayang sama tinggi. Kalau perhati tok kayu kawak sendiri berdiri, kau tengok bayang tu. Lebih kurang tu sama tinggi dengan tinggi kita. Itulah waktu asar. Dan waktu kalau boleh, waktu untuk berhati-hati jangan lebih daripada 2 kali bayang. Kita berdiri, bayang kita 2 kali ganda panjang ni dah. Contoh mungkin pukul 5.30 pukul 6 lah. Waktu bayang tu 2 kali ganda kita. Cuba semayang lewat setengah mana, jangan lebih pukul 6. Untuk berhati-hati. Untuk lebih berhati-hati, ya. Kerana ada khilaf, ada ulama kata lebih dengan lebih ni. Tapi mazhab Hanafi molek 2 kali bayang lah. Tak apalah, kita ni berhati-hati, kita ikut mazhab kita jangan lebih 2 kali ganda bayang. Pukul 6 lah kita kata. Semayang asar ni jangan lebih pukul 6 dah. Seboleh mungkin. Dan dibenarkan sampai yang terbenam matahari, maksudnya sampai maghrib tu ada kata makruh waktu dah. Tak molek lah. Nak semayang asar pukul 6 sampai kat pukul 7 atau punya setengah kau sampai pukul 7.30, jadi tak molek lah. Ada kata makruh. Ada kata haram, tak ada. Makruh lah secara umum dah. Ada kata dekat dengan maghrib tu haram, ada dosa lah. Ada perbahasan di kalangan ulama. Cuba kita berhati-hati jangan sampai pukul 6. Cuba kita semayang asar jangan 2 kali bayang. Imam Bukhari hadis 504 dan Muslim hadis 908 meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka min as-subhi raka'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha. Wa man adraka raka'atan min al-'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra." Artinya barang siapa masih dapat mengerjakan 1 rakaat solat subuh sebelum matahari terbit. Awak ni bangun lewat ramai tau. Pukul 7 lebih ke setengah tu baru bangun baru. Dah. Kalau awak semayang subuh sempat 1 rakaat sebelum matahari terbit, sunat syuruk. Kau apa? Nampak dah, kau apa je? Syuruk kau apa? Nampak? 7.27 dah. Dah. Dia bangun lewat punya lewat, sempat semayang 1 rakaat sebelum 7.27. Boleh. Subuh. Tapi tak molek lah dah, tak molek dah. Haram ke dosa ke wallahu alam setengah. Kalau sengaja tak molek lah dah. Kalau tak sengaja dimaafkan, tapi boleh lagi subuhnya, tidak dipanggil qada dah. Ada kelebihan khusus. Barang siapa masih dapat mengerjakan barang siapa masih dapat mengerjakan 1 rakaat solat subuh sebelum matahari terbit, berarti dia telah mendapatkan mengerjakan solat subuh pada waktunya. Barang siapa masih dapat mengerjakan 1 rakaat solat asar sebelum matahari terbenam. Awak main bola tak main asar. Ada tu ya. Lepas tu makan apa tidak. Semaya apa tidak ada. Lepas tu dekat dengan maghrib cepat-cepat semayang. Jadi boleh 1 rakaat. Dia telah boleh semayang asar lah pada waktunya lagi. Maksudnya dia tidak dosa besar sangat lah. Dosa juga, tidak dosa besar sangat. Kerana masih dalam waktu dan dia dapat tunai. Dia tidak dikira qada. Boleh. Jadi jangan buat lah benda ni, tak molek lah. Kita cerita dia semayang asar, kalau boleh sebelum pukul 6 lah. Semayang subuh janganlah sampai habis ni. Cepat lagi baik. Mazhab kita afdal lebih awal waktu lebih baik dah. Kita tahu bila dah. Saya fikir nak semayang subuh dalam surau kat asrama, tapi kena ada speaker. Tak tahu boleh buat. Awak turun ke tak Nama saya seorang. Main subuh boleh ya. Subuh ni lambat budak bangun, masalah. Okey, yang ketiga solat maghrib. Waktunya satu saja. Maghrib ni hadis Nabi ni hari pertama dan hari kedua. Nabi tidak melewatkan, ada hadis lain tak melewatkan waktu maghrib, satu waktu je. Hadis ni sebut macam melewatkan sikit. Satu hadis lagi yang lebih kuat.
Tidak melewatkan waktu yang sama saja dah. Waktunya satu saja, jadi setelah terbenam matahari. Sekadar waktu orang mengumandangkan azan. Sekadar wudu, menutup aurat, iqamah dan mengerjakan solat 5 rakaat. Apa maksud 5 rakaat? 2 rakaat sunat dan 3 rakaat fardu maghrib. Waktu dia macam tu. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahmatullah alaih pada qaul jadi, qaul baru. Dalilnya hadis tentang malaikat Jibril yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis nombor 393, riwayat Tirmizi hadis 119 dan lain dari Ibnu Abbas. Disebutkan bahawa malaikat Jibril alaihissalam solat maghrib bersama Nabi selama 2 hari, bertepatan dengan waktu orang puasa berbuka sahaja. Iaitu satu waktu sahaja ketika matahari telah terbenam. Sedangkan qaul qadim Imam Syafi'i rahmatullah alaih berpendapat bahawa waktu solat maghrib adalah sampai mega merah menghilang. Nah, kalau awak belajarlah. Nah, setengah ustaz saya belajar tu. Ada hadis yang lebih banyak, hadis yang lebih banyak lebih kuat. Nabi solat maghrib ni 2 hari, waktu awal dan waktu akhir dah. Sembahyang subuh awal, subuh akhir, zuhur awal, zuhur akhir, asar awal, asar akhir, isyak awal, isyak akhir. Maghrib tak berubah. Hadis tadi berubah dia lain ni. Hadis yang banyaknya satu waktu awal saja. Nabi tak sembahyang melewatkan waktu maghrib. Tu mengikut hadis tu yang lebih kuat. Sebab itu Imam Syafi'i dalam qaul jadi pendapat yang akhir semasa dia berada di Mesir. Imam Syafi'i berada di Mesir. Imam Syafi'i tidak mengatakan waktu maghrib lewat sikit habisnya. Awak mari lewat semayang ni dah. Hak ada mari lewat tu. Dia luar waktu mengikut pendapat akhir Imam Syafi'i. Semasa Imam Syafi'i di Mesir tidak begitu dah. Dia kata masih sehingga dekat nama Isyak lah baru ada lagi. Jadi untuk berhati-hati semayang awal lah maghrib lah. Jangan pelik lah kadang-kadang ustaz kata semayang habis waktu semayang maghrib. Kamu ni semayang lebih luar dari waktu. Tak pelik kalau ada ustaz berkata gitu, kerana itu ada pendapat Imam Syafi'i juga. Okey, para ulama mazhab Syafi'i yang mutaakhirin kedia-kedia ni lebih memilih pendapat terakhir ini, pendapat qaul qadim lah. Kerana dalil-dalilnya dikira lebih kuat, seperti hadis Muslim yang terdahulu yang menceritakan tentang waktu-waktu solat ketika Rasulullah SAW di Madinah. Tapi hadis Muslim ni dia kata lebih kuat. Hadis banyak-banyaknya cerita satu waktu. Gitulah pengikut pendapat ulama lain dalam mazhab Syafi'i ni. Hadis ini lebih utama dari hadis tentang malaikat Jibril yang terjadi ketika Nabi SAW masih berada di Mekah. Kerana hukum yang paling kuat adalah yang paling akhir ditetapkan. Hujahnya gini. Hadis hak cerita banyak walaupun banyak. Hadis yang kata Jibril turun cerita waktu solat maghrib pada waktu yang sama ni pada permulaan di Mekah, peringkat awal Islam. Hadis dalam Sahih Muslim semasa di Madinah ni dah. Orang tanya dah. Sahabat lain tanya. Dia kata hukumnya ni ambil terakhir, menunjukkan waktu maghrib boleh dilewatkan masih dalam waktu sehinggalah dekat dengan isyak dah. Gitulah. Pada hadis tersebut ceritakan bahawa Nabi SAW mengakhirkan waktu maghrib sampai mega hampir menghilang dekat dengan isyak dah. Dikuatkan lagi oleh sabda baginda yang berbunyi waqtu salatul maghrib ma lam yaghib asy-syafaq. Artinya waktu solat maghrib sampai sebelum menghilangnya mega merah. Dah. Belum masuk waktu isyak dah. Jadi gini lah. Ulama mazhab Syafi'i pun tidak, kadang-kadang dia memilih pendapat yang lain sikit daripada pendapat akhir Imam Syafi'i ni. Biasa lah. Biasa dalam perbincangan fiqh. Okey, solat isyak pula. Waktunya solat isyak ni sejak hilangnya mega merah. Inilah pukul apa kita ni? Apa ni? Pukul 8.37 dah. Masa tu dah hilang syafaq merah. Sampai 1/3 malam pertama.
10 ke 11 hari itulah kan. 1/3 malam. Menurut waktu yang lebih baik. Waktu tu kalau nak sembahyang jangan lebih waktu lah. Dan dibolehkan hingga terbitnya fajar kedua. Ni satu pendapat. Tapi ada tak sebut sini, ada dalil hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada sebut sehingga pertengahan malam. Tak sebut sini. Tapi sini kata hingga terbitnya fajar kedua, maksudnya fajar subuh. Sehingga subuh lah. Boleh solat lagi, masih sah solat isyak dia lah. Tapi tak boleh juga lah. Gini, dia bagi 3 waktu lah isyak ni. Sampai pukul 10 ke 11, sah. 11 sampai pukul 1 lah. Waktu tu dibolehkan lah, dimaafkan lagi. Pukul 1 ke pukul 12, 1 sampai waktu subuh tu waktu darurat. Doa lalu lah, kita melampau dah lewat dah. Tak boleh lah. Makruh kan kata apa, wallahu a'lam lah. Okey, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis nombor 201. Dan lain dari Abu Qatadah radhiyallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma indahu laysa fin naumi tafritun, innamat tafritu 'ala man lam yusalli." Artinya tidak mengerjakan salat kerana tertidur. Tertidur bukanlah sikap mengabaikan. Bukan salah, asal je dah. Tetapi orang yang mengabaikan salat adalah orang yang tidak mengerjakannya hingga tiba waktu salat berikutnya. Dah. Tu kira orang yang berdosa besar. Abai, tafrid. Lewat-lewat sampai terkeluar waktu dosa dah. Hadis ini menerangkan bahawa waktu salat belum berakhir sampai masuknya waktu salat berikutnya. Hadis ini lah. Namun salat subuh tidak masuk kategori ini berdasarkan hadis sebelumnya. Subuh ni bukan tunggu waktu zuhur dah. Tunggu habis syuruk tu lah. Waktu 7:27 syuruk. Okey, fajar kedua adalah fajar yang sinarnya membentang ke segala penjuru, lalu diikuti dengan sinar yang semakin terang. Berbeza dengan fajar pertama yang sinarnya memanjang ke atas seperti ekor serigala diikuti dengan kegelapan. Kita ni payah nak faham lah. Biasanya orang duduk di pada pasir nampak molek dah. Lepas tu di laut nampak dah sikit dah. Jadi fajar subuh ni ada dua. Pertama fajar kadzib atau fajar awal. Jadi nampaknya dia nampak macam ekor serigala memanjang gitu dah. Dia tidak terang molek lah. Fajar sadiq, fajar kedua ni nampak cerah lagi lah. Kita ada kalender dah. Okey. Ni timbul juga perbincangan dalam masa puasa dah. Sahur dah. Sahur ni boleh kata fajar kadzib lah, fajar permula dah. Mula-mula tu kata 10 minit tu sebenarnya boleh makan lagi dah. Tidak ada makruh pun. Dia panggil apa? Imsak dah. Tahu kau imsak dalam kalender dah, hari bulan puasa Ramadan itu dia imsak dah. Mungkin hak ni lah. Tapi imsak ni dari segi dalilnya dalam mazhab kita Syafi'i pun tidak ada imsak sebelum subuh ni. Jadi tidak ada, awak boleh makan lah. Boleh makan, tidak ada imsak pun sebelum subuh. Bukan berhati-hati tak boleh makan makruh, tak ada hukum makruh nah. Kena faham situ dah. Cumanya tanda untuk nak masuk subuh lah. Supaya orang cepat makan ataupun orang cepat sembahyang tahajud nak subuh. Cepat-cepat sembahyang witir kerana nak masuk subuh. Itulah faedah fajar kadzib. Yang zaman dulu Bilal bin Rabah yang azan memula. Dia ada 2 kali je. Bilal bin Rabah azan ni ada kata boleh puasa saja, ada boleh lain pun sama. Kalau kita pergi Mekah, siapa pergi Mekah dah? Siapa yang pergi umrah Mekah ada? Umrah ke apa? Ada. Mekah ni yang azan 1 jam awal sebelum waktu subuh benar. Nah, ada tak setuju lah, ada yang tak setuju. Sebenarnya dalam hadis ni tidak lama, bukan sejam dah. Lebih kurang 10 minit, 15 minit sebelum subuh. Sebenarnya azan lah. Sebenarnya pada zaman Nabi tu bila azan dulu, azan pertama ni
Azan kedua barulah Abdullah ibn Maktum ni, baru azan waktu subuh sebenar ni. Jadi kita kalau dengar azan pertama tu zaman Nabi boleh makan lagi. Nabi suruh makan dah. Jangan berhenti makan. Kata waktu imsak tu tak betul, Nabi suruh makan dah. Boleh makan lagi dah. Okey. Solat subuh. Waktu solat subuh dimulakan sejak terbitnya fajar kedua, fajar kazib tu. Fajar sadiq, fajar sebenar, subuh sebenar. Sampai ketika langit terang. Habis subuh lah, syuruk dia, syuruk dia. Menurut waktu lebih baik dan dibolehkan hingga terbit matahari lah. Terbit matahari telah syuruk lah. Syuruk tu terbit matahari lah. Tak boleh semayang lah situ dah. Supaya subuh. Kalau tak main semayang lah. Tapi semayang sunat tak boleh lah situ. Okey. Kau apa itu? Berapa minit lagi? Seminit lagi. Nak segi ke? Tak apalah sekat tu dah dulu dah. Nak sambung ke takut panjang pula. Cuma itulah kita ni kejut kawan-kawan semayang awal lah. Subuh lah. Kita kena ada tanggungjawab dakwah lah. Setiap orang bertanggungjawab mengikut kadar masing-masing. Jadi kita kena kerjasama untuk tolong-menolong untuk melaksanakan solat. Ajak kawan solat berjemaah di masjid. Ajak semayang subuh, gerak subuh dah. Supaya jangan ada yang lewat semayang subuh lebih pada waktunya. Wallahu a'lam, setakat tu saja dah. Wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dia untuk bilang azan?